الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkenaan dengan fadail Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an, kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan kepada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal pertama. Sebab kita ni insya-Allah kita akan baca daripada kulit ke kulit lah. Walaupun mungkin setengah-setengah kita cuba ringkaskan. Ini sebagai sambungan kepada minggu yang sebelum ini, iaitu perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis khusus yang menyebutkan tentang kelebihan fadail Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an. Iaitu hadis yang ke-9 mengikut urutan kitab ini. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa fawafaqa dhalika 'indi mala faqultu al-yawm asbiqu Aba Bakr in sabaqtuhu yawma qala faji'tu bi nisfi mali faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abqaita li ahlika faqultu mithlah wa ata Abu Bakr bi kulli ma 'indahu faqala ya Aba Bakr ma abqaita li ahlik فقال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا رواه الترمذي وأبو داود. Diriwayatkan daripada Umar, yakni Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, Rasulullah menyuruh kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya kami bersedekah. Dan sedekah ini khusus kepada peperangan ini. Ini sedekah maksud Nabi suruh kami sedekah ni menderma lah maksudnya. Ini bukan sedekah wajib, ini sedekah hak sunat lah. Kalau sedekah wajib tu makna zakat. Ini sedekah yang berkait dengan satu peperangan. Kalau kita tengok dalam sirah begitulah disebutnya, dalam syarah-syarah hadis disebut begitu. Jadi kami pun fawafaqa dhalika 'indi mala, maka saya, kata Sayyidina Umar, maka saya peruntukkan harta saya untuk tujuan bersedekah itu. Saya peruntukkan sebahagian harta saya untuk tujuan itu. Setengah syarah hadis sebut ni berkenaan dengan peperangan Khandaq, ada juga disebut gitu. Lalu aku berkata, kata Sayyidina Umar, aku pun berkata, makna ni Sayyidina Umar kata dalam diri dia lah. Dia duk rasa, fakultu maknanya aku rasa hari ni aku akan dapat mendahului Abu Bakar. Kalau hari ni, sekali ni aku boleh lebih daripada Abu Bakar dalam bab sedekah ni, tak apa dah maksudnya. Gitu maksudnya. Bahkan Sayyidina Umar dia merasakan bahawa hari ini dia akan berjaya. Maknanya menang lah. Sebab Sayyidina Umar ni semua dia cuba nak fastabiqul khairat tu lah, belum melumba untuk buat kebaikan. Jadi semua-semua pun tengok kalau buat harta, buat apa pun lebih Abu Bakar semua. Jadi dia kata sekali ni, hari ni boleh jadi kalau aku berjaya mendahului Abu Bakar, pasti aku akan dapat mengalahkan dia hari ini. Ni berlumba dalam bab sedekah. Kata Sayyidina Umar lagi, maka selepas itu aku pun datang
ke hadapan Rasulullah dengan membawa separuh dari hartaku. Jadi fawafaqa dzalika indi, mana aku rasa untuk memperuntukkan sebahagian pada harta aku. Dia berasa, maknanya Sayyidina Umar masa ni dia ada harta yang banyak lah. Dia pun mari terlintas lalu. Wafaqa tu maknanya, kalau kita bahasa Kelantan kita kan, dia pun mari berasa, nak bui sejemak ni, nak bui sebanyak ini. Lalu aku pergi ataupun datang kepada Nabi dengan membawa nisfi mali, dengan membawa separuh daripada hartaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau. Sebab dalam satu riwayat ada disebut sampai nekota dia bawa. Dia bawa harta yang begitu banyak untuk sedekah sampai nekota ni. Dulu pengangkutan utama unta lah. Kalau unta bawa ni maknanya banyak. Kalau nak banding banyak lah ayatnya. Tu mana banyak. Kalau kita nak kias dengan zaman kita ni kan, beberapa lori lah kita kata, atau beberapa van bawa harta tu, keperluan yang sesuai pada waktu itu dengan naiknya banyak. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok banyak Sayyidina Umar bawa harta, Nabi tanya, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau wahai Umar? Saya pun kata mislah, hak saya tinggal di rumah untuk kehidupan saya, keluarga saya pun sebanyak ni juga. Maknanya 50% Sayyidina Umar menginfakkan harta dia fi sabilillah itu 50%. Jadi benda-benda gini payahlah nak buat ni sebab harta kan. Payahlah nak buat ni. Siapa dia boleh buat? Ini dia bergantung kepada keyakinan seseorang, keimanan seseorang. Kalau boleh buat ni, orang tu akan dapat kelebihan. Jadi nak buat ni dia tak jadi kalau buat-buat. Dia ni latihan Quran yang tinggi benar ni. Kalau kita nak tiru ni, seperti yang saya sebut semua, kalau tiru nak buat dalam keadaan kita tak sampai tahap tu nak buat, saya rasa kalau tidak bini kita jadi rebah. Bakal sebulan aku teringat lagi, Allah bapa mana yang boleh salah parut ni. Apa kali lah. Sebab apa? Sebab kita terikat dengan harta. Ini contoh manusia yang hati dia tidak terikat dengan harta. Bila dia buat sesuatu tu, mana dia kira ibtigha' mardatillah, mana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu datang pula Abu Bakar dengan membawa ma'indah, seluruh hartanya, bikulli ma'indah, semua. Tiba-tiba Abu Bakar mari bawa semua. Dan setengah riwayat kata bawa tidak bawa dengan kenderaan lah, mana bawa sekarang tangan saja ada. Setengah dari riwayat kata bawa dengan kedua belah tangan dia, maknanya tidak banyak. Tetapi bikulli ma'indah, tapi nilainya 100%. Keseluruhan semua harta dia bagi, walaupun nampak bawa dengan dua belah tangan, tetapi di segi nilai peratusnya 100%. Hak Sayyidina Umar tadi berekor-ekor unta bawa, tapi nilainya 50%. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Abu Bakar, ya Abu Bakr, ma abqaita li ahlik, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga engkau? Lalu Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Abu Bakar jawab gitu, maknanya Sayyidina Umar ada lah ni sini. Terkejutlah dia ni. Aku pun kata, maknanya dia kata, dia membisikkan dalam diri dia, la asbiqu ila syai'an. Kalau begini aku tak boleh nak lawan dia tahu bahkan. Maka aku tidak dapat mengalahkannya sedikit pun sampai bila-bila. Jadi nilai, dia kira nilai, bukan kira sekadar kuantiti tu, tapi kualiti. Tu dia ambil kira. Abu Bakar ni dia sanggup beri semua hartanya. Ini nak ayat kelebihan. Bukan semata-mata kelebihan Abu Bakar saja, Sayyidina Umar pun lebih juga. Sini sanggup sedekah sampai 50% harta. Kita kata kalau 50 ya 25 tak banyak. Cuba kalau 1 juta, 500,000, peluh kalah tu. Berkali ada tak masjid, termasuk saya sendiri lah kita. Berkali nak sedekah 50 ya nak hari Jumaat tu rasa mikir kalah. Mikir pada kalau bui pun tidak jadi miskin, tapi atas masing-masing lah tu. Kita tak nak kata kat orang, atas masing-masing. Daripada sini tujuan kita, selain daripada kita nak belajar sirah sahabat, kita nak tengok kesan didikan Nabi pada generasi terbaik umat ini. Inilah dia generasi terbaik.
Sebab tu kita nak baca habis dan kita akan buat tambah fakta lain biar hati-hati nak nampak. Inilah generasi awal yang kira-kiranya Islam sampai ke seluruh dunia melalui usaha ni, generasi ini, generasi terpilih umat ini. Dalam banyak hadis Nabi SAW sebut inilah generasi terbaik. Cuba kita tengok, ini dari sudut sedekah sahaja, dari sudut sedekah. Jadi siapa dia boleh tiru, itu satu kelebihan lah. Jadi nak tiru tak terkalu, dia tak jadi. Ni dia melalui latihan dengan semaya tahajud, faham malah ikut sunnah dia mari. Ini macam hibatullah, kurnia Tuhan. Jiwa lagu ni kurnia Tuhan. Nak buat tak terkalu tak boleh lagu ni. Kalau buat pun tak jadi. Bakal kalau buat ni pun seumur hidup tu ya buat lepas tu tak buat dah. Tu pun menyesal habis. Jadi benda-benda ni hadir dia jadi. Ni dalam istilah dia panggil, ini perbuatan sudah jadi jibillah. Sudah jadi tabiat. Seperti mana kita biasa semaya, bila siapa tu bangun semaya, jadi tabiat. Tak rasa susah ke Abu. Berapa sebab kita latih lama. Tetapi bagi orang yang semaya ciluk kita kata, ataupun mana tidak istiqamah lah, dia akan terasa berat nak semaya tu. Walaupun benda tu sifatnya 5 kali sehari. Jadi maknanya itu tidak jadi jibillah. Jadi setengah orang nak semaya fardu pun tidak jadi jibillah. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain sedekah menjadi jibillah. Sedekah tu menjadi tabiat. Sah ke semaya ibadat yang tidak melibatkan harta benda. Ni ibadat yang melibatkan harta benda pun boleh jadi jibillah juga. Jadi tak saya. Seperti mana Aisyah yang kita pernah sebut dah sebelum ni, betapa jadi darah daging dia infak fi sabilillah. Sehingga ulama akan sebut dalam kitab, berlaku dalam sejarah Aisyah ketika bulan Ramadan ni selepas kewafatan Nabi SAW. Ada orang miskin dia minta sedekah bulan Ramadan dekat maghrib. Dia minta, dia bubui. Dia suruh ada khadam dia lah, orang yang berkhidmat kepada isteri Nabi Aisyah ini. Dia suruh Jadi khadam dia tu kata, kalau kita bui tak buka puasa lah, kita ni ada ni. Ala bui dah dia kata. Bapa duk saya hak sikit, hak banyak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kita cita-cita ke dapat hak tu. Hak ni sikit bos cuma ni. Kalau saya waktu dia bagi sikit. Lebih baik kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Maknanya dia jiwa lagu mana tu? Jiwa setahu mana boleh jadi lagu tu Aisyah. Jadi khadam ni puasa-puasa memang disebutnya, kata dia minum air sejuk ya bukan. Lepas tu dia semaya. Lepas semaya maghrib, selepas pada tu ada sahabat lain wagi gula hak siap dah, hak masak dah. Lepas tu Aisyah kata pada khadam dia, kata adik aku ayat dah. Yakin. Yakin. Jadi benda-benda gini hadirin kita nak lihat bagaimana kedudukan tokoh-tokoh agama kita peringkat awal yang mendapat didikan secara langsung daripada Nabi SAW. Benda-benda gitu pun kalau nak buat tak jadi tu hati-hatiran. Sebab harta ni memang Allah buat manusia dia sayang pada harta. Dalil saya pada hartanya tak usah tengok orang kita sendirilah. Kita sendiri. Kita boleh baca atas diri kita tahap sedekah kita setakat mana. Dalam keadaan umat Islam sangat memerlukan kepada keuangan, kepada harta, apakah kita menderma? Tidak. Lepas tu kita boleh jangka, kita ni saya setahu mana, kita boleh jangka bila kita pergi tu ke mana perasaan kita. Jadi benda-benda gitu atas masing-masing. Tapi nak ayatnya, apa yang kita nak sebutnya berdasarkan ini manaqib sahabat, kelebihan sahabat. Maknanya benda-benda baik itu semua amalan agama ni dia jadi jibillah belaka. Tidak amalan-amalan tertentu. Ramai orang jadi jibillah, tapi dalam amalan-amalan yang bersifat ibadat secara hak tidak kebendaan. Orang panggil ibadat badani itu ramai boleh buat, tak tinggal. Tapi sedekah ni hati-hatilah. Yalah panjang cerita lah kita nak sebut kaitan semaya dengan harta seperti ayat Quran tu. Dah kalau sebut semaya mesti ada lalu sebut mengeluarkan zakat. Hak tu satu perbahasan khusus pula. Bagaimana kaitan ibadat badani dengan ibadat mali itu. Jadi sahabat dia boleh sama naik tu. Sama naik ni maksudnya dia boleh latih diri dia tu jadi sama saja ibadat badani dengan ibadat mali. Kita kata sama-sama berkualiti dia buat. Ini suatu benda yang payah lah. Cuba kita tengok.
Itu kedudukan Abu Bakar. Lebih setahun tu. Bahkan dalam syarah-syarah hadis disebut sifat lagu ni dia ada sebuah kitab yang sebut beza. Ulama dia tulis satu kitab beza kehidupan masyarakat khususnya di Madinah, puak-puak munafik dengan sahabat Nabi. Lagu mana perbezaan budaya hidup mereka. Sampai begitu sekali ulama tulis kitab. Puak-puak munafik dengan makallah di Mekah atau di Madinah tu. Sampai ulama boleh sebut ni puak-puak munafik lagu mana cara dia, cara bercakap, cara itu. Ada ke puak dia suka sedekah Abu Bakar ni? Puak dia kalau tak pergi perang, kalau pergi perang apa duduk ujung-ujung cekar ada anak panah tak akan siapa lah kira-kiranya. Nah, ni puak munafik. Sebab tu ada penulis dia kata, cuba sebut seorang zaman Madinah tu orang munafik mati dalam perang. Tak ada nak sebut. Ada orang panggil munafik mati dalam perang. Sebab itulah ada penulis kata, sebab kita kata Syiah malam mati boleh sebut siapa 5,000 mati kiper lawan kafir ada? Tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Sebab ulama dia ada tulis kisah kitab pula tu dia ni banyak kesedaran dan ulama kita dalam pelbagai aspek dia tulis. Jadi kita lah ni kalau boleh baca boleh terjemah hak tu pun mujunna. Banyak. Cuba tengok ni siapa setahun ni tiba-tiba nak jadi kafir, nak jadi jahat. Hebat gini ni Nabi sebut ni. Nabi sebut. Tiba-tiba boleh ubah Quran. Maknanya dia musuh Islam, dia nak cuba samakan dengan tokoh-tokoh agama di zaman pokok Yahudi. Yahudi memang dia ubah Quran, tokoh agama dia. Dalam Quran, dalam hadis, pernyataan dalam kitab menyebutkan bahawa yang bertanggungjawab ubah kitab suci agama-agama terdahulu, khususnya Yahudi dengan Nasara ni, Kristian ini, memang tokoh agama. Jadi bawa dia pun nak memberikan gambaran yang sama pada Islam ni. Quran dia ubah. Siapa dia ubah? Tokoh agama Rijaluddin dia lah. Itu gambaran yang cuba hendak dibentuk oleh musuh-musuh Islam. Jadi persediaannya apa? Kita burukkan peribadi mereka. Itu persediaan awal dia. Kita kutuk, kita jatuhkan imej dia, kita hilangkan rasa hebat umat Islam terhadap sahabat. Lepas tu mudah kita nak kira lepas hari tu. Itu cara dia. Itu cara dia. Hadis seterusnya, hadis yang ke-10. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fartaddatil arabu washra'abba an-nifaq fanazala bi abi ma law nazala bil jibal ar-rasiyat lahadaha qalat fama ikhtalafu fi nuqtatin illa tara abi بخطالها وعنانها ثم ذكرت عمر بن الخطاب فقالت كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها قال الحيثمي رواه الطبراني بطرق رجال أحدها ثقات. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau, setelah Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang Arab menjadi murtad. Fartaddatil Arab. Orang Arab jadi murtad. Washra'abban nifaq. Dan nifaq, sifat nifaq pun mula isyra'abba ni asal dia mana jadi tinggi lah, terserlah. Terserlah nifaq. Sebelum tu terpendam nifaq. Semua pun benda-benda jahat ni ketika kebenaran itu kuat, maka dia terpendam. Tapi bila Nabi wafat, maka dia mula mengangkat kepala dia. Jadi tak apalah, kita terjemuh dulu. Jadi bencana yang menimpa ayahku, kata Aisyah, sesuatu iaitu bencana ataupun malapetaka, ujian yang menimpa ayahku, kalau ujian itu menimpa bukit yang pejal, pasti akan hancur, runtuh bukit itu. Bagaimana Abu Bakar nak menghadapi situasi pada waktu itu? Sebab dalam hadis lain disebut, kita akan jumpa akan datang Sayyidina Umar pun mula-mula peringkat awal tu agak terpinga-pinga.
mendengar berita kematian Rasulullah ini. Sehingga dalam riwayat sahih disebut, mana dia nak pukul lah. Siapa dalam setengah riwayat kata dia akan kerak-tekak lah siapa dia kata Nabi mati. Peringkat awal. Itu tanda sayang kepada Nabi SAW. Tetapi Abu Bakar pada waktu itu dia jiwa. Ini kita nak menilai bagaimana kedudukan Abu Bakar. Jiwa ini jiwa pemimpin. Dalam keadaan yang begitu getit, saat yang begitu kelam kabut, kita kata, dia masih lagi tenang, masih boleh berfikir dengan waras. Ini pemimpin begitu sifat dia. Jadi pemimpin ini dia tak boleh, dia tu tak boleh kelam kabut lebih pada bawah dia. Kalau pemimpin tu sendiri mudah melatah orang bawah, tak ada apa-apa lagi. Tiba-tiba dia tu tak boleh lagi tu. Sifat tu. Apa-apa yang mereka selisihkan, apa-apa sajalah, satu-satu poin ataupun kalau satu perkara saja yang mereka selisihkan, mana ayah aku akan bertindak menyelesaikan masalah itu. Dia akan letakkan masalah itu pada tempat yang sepatutnya. Itu terjemahan mafhum dia. Sebab ini bahasa ni dia agak rumit sikit bahasa dia. Dia perlu pada huraian. Saya terjemah secara mafhum. Jadi apa saja noktah tu, mana apa perkara lah, apa saja yang mereka selisihkan, ayah akulah. Seolah-olah kalau kuda liar gak, ayah akulah yang jumpa tali kekal dia. Ayah akulah yang memperbetulkan keadaan. Kerana kita kena ingat, situasi kewafatan Nabi SAW ini, situasi itu dimanipulasikan oleh golongan-golongan munafik. Sesuai dengan media yang ada pada waktu itu, dia menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pada waktu itu. Sebab kematian pemimpin sama-sama pun, dia kalau tidak ditangani dengan sebaik mungkin, dia boleh timbul fitnah yang banyak. Sama-sama hak tak mati ni kata mati kali-kali. Memang lagu tu. Politik zaman dulu muka manusia tu, kalau ada pokok munafik zaman tu, zaman kita ni pun ada juga bakar tu yang berlaku ni. Hak bakar soleh pun ada juga bakar soleh apa zaman kita. Hak bakar talih pun ada juga siapa zaman kita ni. Manusia ni sama sama kena ingat. Jadi sebab itulah ahli-ahli sejarah sebut, bila kita belajar sirah Rasulullah, belajar sirah sahabat dan mana-mana sejarah, hakikatnya kita belajar cara kehidupan manusia. Itu sebenarnya hakikatnya. Kita belajar cara manusia hidup dalam pelbagai aspek lah. Bila kita belajar sirah Nabi, kita nak tengok bagaimana cara Nabi tunjuk cara hidup. Begitu juga sahabat. Sebab tu ulama dia tengok cara hidup sahabat dengan Nabi ni ada beza ke tidak. Ada beza ke tidak? Tak ada beza. Tak ada beza. Hakikat secara prinsipnya tak ada beza. Bahkan zaman tabi'in itu pun begitu lagi. Dan generasi itu diperakui oleh Nabi yang kita baca dah sebelum ni. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tu 3 kurun pertama itu kurun keemasan. Dah kurun itulah, kalau lahir ulama hebat-hebat, kurun itulah kurun yang ketiga. Kalau kita tengok dalam, dia adalah benar. Sebab tu kata benda-benda ni hadirat mudah dah ni. Sebab misalnya kita nak tengok, kita nak tengok ulama di kurun ketiga, dia ada khusus bab tu. Dia ada tajuk khusus, kita boleh tengok kurun ni mana ulama-ulama yang tercatat nama dalam sejarah. Kita boleh tengok mana ulama kita tulis kitab sampai begitu sekali, tidak tersembunyi lah bagi kita nak tahu ulama ni. Zaman ni kurun pertama, mana kurun pertama selepas sahabat, kurun kedua, kalau kita panggil tabi'in dan tabi'in itu, kita boleh tengok dalam pelbagai bidang ilmu kita boleh tengok. Dia ni ulama pekoh kurun ke bawah, disenaraikan. Baik, hadis ni riwayat daripada Aisyah ini beberapa perkara di sini misalnya disebut orang Arab murtad. Sebab buku depan saya ni khusus bincang tentang ni. Akhta'un yajibu an tusahhah fi at-tarikh istikhlaf Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesalahan-kesalahan yang wajib diperbetulkan dalam sejarah berkaitan dengan pelantikan Abu Bakar menjadi khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab khusus, saya tu pun tak pastilah. Cuma dalam bahasa Melayu Malaysia kita tak ada lagi diterjemah. Dalam bahasa Indonesia saya tak pasti.
Ni mana pengarah kitab ni, Dr. Jamal Abdul Hadi, Muhammad Mas'ud dan Dr. Wafa Muhammad Raf'at Jum'ah ini, dia tulis khusus tentang dia nak perbetulkan balik persepsi yang agak tak betul lah, yang agak samar tentang pelantikan Abu Bakar dari pelbagai aspek lah. Jadi saya duk tengok tu dalam kitab ni, memang dia tak boleh bila bicara tentang ni, memang dia terpaksa masuk dalam kitab-kitab puak-puak Rafidah ni, golongan Rafidah ni, golongan ni Syiah Isna Asyariyah ni, puak-puak Syiah Ghulat ini. Dia mari sebut gini. Jadi disebut orang Arab murtad. Jadi orang murtad ni, sebab kita tengok dalam kenyataan Aisyah ni, mana orang Arab murtad? Arab mana murtad? Arab mana yang murtad itu? Jadi dalam syarah itu disebut, dalam hak ni pun ada juga disebut bahawa yang murtad itu maknanya mana orang Islam. Bila kata murtad ni orang Islam lah, tetapi hak duduk jauh-jauh ni, hak duduk jauh-jauh. Misalnya dalam kitab disebut mana perjalanannya tentera Abu Bakar ini nak pergi berhadapan dengan puak-puak murtad tu seminggu perjalanannya. Jauh tu. Memang tidak boleh dibuktikan walaupun satu kes berlaku murtad di kawasan Mekah dan Madinah tu, di sekitar tak ada, tapi jauh-jauh nak ada. Sehingga bila disebut, kalau kita tengok bab riddah, bab murtad zaman Abu Bakar, berlaku saja umat Islam berjaya mengalahkan murtad, dia berita tu mesti disampaikan kepada Khalifah Amirul Mukminin di Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Jadi pembawa berita tu naik kuda seminggu naik kuda nak bui laporan bahawa tentera sekian-sekian di tempat sekian telah berjaya mengalahkan gini. Dan kita kena ingat ramai umat Islam murtad pada waktu duduk di jauh-jauh di kawasan pinggir itu, kawasan kampung itu, ramai yang masuk Islam semula. Walaupun ada juga yang mati dalam keadaan murtad tu, memang ada lah. Jadi benda tu berlaku selepas Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat tidak ada berlaku. Kalau Allah panggil sahabat tu, tak ada berlaku. Jadi kalau kata ada yang berlaku tu, itu berlaku kekeliruan dari segi memahami fakta lah. Banyaklah dalil-dalilnya di situ disebut. Jadi dalam kitab ni dia sebutlah banyak perkara dia sebut. Jadi dalam hadis ini menyebutkan kelebihan. Ini kalau setengah-setengah ulama dalam syarah-syarah hadis sebut, ini ayatnya ni betapa subut ni, kemah jiwa tu. Jiwa ni setengah-setengah orang hadirat, setengah-setengah orang kita tengok ni pengalaman hidup kita. Dalam keadaan biasa kita nampak dia hebat, kadang-kadang setengah tu bila berlaku perceraian, sebagai contoh lah, ataupun anak mati, atau rumah terbakar, semua jadi siapa peringkat gila pada mana jiwa dia tak mampu nak menghadapi situasi itu. Padahal itu berlaku tu di kalangan skala yang kecil saja. Kalau perempuan agak siapa kita kata jadi masalah bila mati anak, khususnya dalam 40 ni, jadi benda-benda gitu. Jadi Abu Bakar ni, ni kelebihan ayatnya jiwa Abu Bakar. Hadis ni nak menyabitkan jiwa Abu Bakar ni, situasi yang begitu besar sehingga Sayyidina Umar sendiri pun kira-kira perkara awal tu jadi pening kalah Sayyidina Umar, terpinga-pinga juga. Tapi Abu Bakar tidak. Sehingga bila Abu Bakar baca ayat Quran tu kan disebut, baca ayat Quran berkenaan dengan hak murtad tu lah. Seperti mana yang kita telah sebut dah sebelum ni. Jadi orang lain itu digambarkan dalam asar itu, sesiapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad itu mati. Tapi sesiapa yang menyembah Allah, Allah hidup, maha hidup, tidak akan mati sampai bila-bila. Dan ada lagi, maknanya ceramah Abu Bakar tu, jadi seolah-olah orang tak pernah dengar hak tu. Waktu dia jadi bengeng ni, dia jadi bingung lah kita kata tak, menghadapi situasi kewafatan Nabi, sehingga macam tak ingat kepada fakta, kepada dalil hadis, tak ingat. Jadi bila Abu Bakar baca tu baru ingat, seolah-olah itu pertama kali dibaca, seolah-olah itu digambarkan dalam asar itu. Daripada situ ulama kata ini asar ini sebenarnya nak menggambarkan bagaimana jiwa Abu Bakar luar biasa jiwa dia. Dia boleh menghadapi situasi yang begitu getir itu dengan tenang. Ini jiwa yang hebat lah. Ini kelebihan.
Sebab tu Aisyah gambarkan situasi pada waktu tu, mana musibah, fitnah yang menimpa tu. Kalau timpa bukit, ni perbanding yang berat di situasi tu. Situasi Nabi wafat, situasi fitnah yang berlaku, situasi macam-macam kan berlaku kalau kita tengok sejarah pada waktu itu. Apa-apa Ansar kata nak pemimpin di kalangan puak dia. Ini maknanya masing-masing dia memberikan pandangan dari segi calon dia nak menjawab jawatan selepas Nabi tu. Masing-masing nak. Ni ada hujah cara dia, kita bantu apa-apa Ansar, apa-apa Muhajirin, Bani Hashim, gini belaka calon masing-masing. Pada waktu itu ada apa-apa munafik pun dia main peranan cara dia. Dalam situasi itu, mana politik yang berkecamuk pada waktu itu, tiba-tiba Abu Bakar boleh menenangkan keadaan. Jadi orang nampak dia stabil kedudukan dia. Ini luar biasa. Ini jiwa yang luar biasa. Dan hadis ni mengikut setengah-setengah ulama menjadi perhatian sahabat-sahabat. Bila dia tengok begitu, dia kata lebih Abu Bakar. Semua memperakui. Bila Abu Bakar boleh menghadapi situasi itu, sebenarnya semua sahabat yang terlibat dalam konflik lah, kita kata peringkat awal itu, dia nampak. Dia nampak orang akan berasa. Dia kelebihan ni, kalau orang itu lebih sungguh, orang akan berasa. Perlu tu hadis-hadis faham tu. Sebab kita nak bincang, maknanya hadis-hadis yang kita perlu kita faham gitu. Sebab hadis-hadis adalah kehadapan ni, nas-nas yang menyebutkan tentang sepatutnya Abu Bakar menjawab jawatan khalifah itu berdasar pada lidah, berdasar pada hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Kita kena faham bagaimana perasaan masyarakat pada waktu itu, isyarat yang ditunjuk oleh Nabi. Kita akan tahu sebab dalam kapal kita, bila sebut nak jadi pemimpin, nak jadi ketua latih tenggulu, kita akan terlintaslah orang-orang tertentu. Jadi lintasan itu berlaku atas prinsip, atas ciri apa faktor dia. Ni jadi benda-benda begitu ada pada Abu Bakar. Dia kena terima hakikat tu. Tu. Begitu juga kata Aisyah lagi, apa saja perkara yang berlaku lah yang berkait dengan ikhtilaf yang berlaku, maka Abu Bakar lah banyak yang menyelesaikan masalahnya. Kerana berkaitan dengan hadis-hadis ketika Nabi ada, Nabi sebut. Kita akan tengok selepas ni lah. Hadis yang terakhir, yang mari sebelah saja daripada banyak lagi manaqib Abu Bakar ni. An Ali bin Abi Talib. Ni hadis daripada Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali sendiri. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala annahu kana yaqulu ala mimbaril Kufah, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Qala Ibn Taymiyah hadha al-qawl mutawatirun anhu karramallahu wajhah. Rawa anhu min akthara min 80 wajhan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sesungguhnya dia berkhutbah di atas mimbar di Kufah, kerana pusat pemerintahan dia situ, Sayyidina Ali. Dia ceramah atas mimbar. Cuba tengok, hadis ni mutawatir, asal ni mutawatir. Tiba-tiba dalam kitab-kitab kita lah juga ni, ada disebut. Ada, kita boleh tunjuk kitab tu lah. Kita boleh tunjuk kitab tu. Yang mula-mula mencerca sahabat ni Sayyidina Ali, ada dalam kitab dia. Kitab tu ada dengan saya. Dia sebut, dia buktikan gini-gini. Dia mari dalam hadis-hadis apa dia. Mimbar mana Sayyidina Ali kutuk sahabat ni? Kalau mengikut dalam mana kitab-kitab musuh Islam je, mimbar di Kufah. Sedangkan cuba kita tengok diriwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata ketika dia pernah berucap, berpidato di mimbar Kufah, dia kata mana? Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Pribadi terbaik umat ini, pribadi terbaik umat ini selepas nabinya, nabi umat ini, iaitu Nabi Muhammad ini, adalah Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, inilah pribadi yang terbaik umat ini selepas kewafatan Nabi. Nabi tentu dah terbaik. Jadi selepas Nabi, hak kita kira terbaik selain daripada Nabi di kalangan umat Muhammad ni siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Siapa dia kata ni? Sayyidina Ali. Kata Ibn Taymiyah, sebab hak ni
Ada dalam kitab Ibn Taymiyah, Minhaj dia. Kata Ibn Taymiyah, kata-kata Sayyidina Ali ini diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir. Bahkan lebih daripada 80 wajah, 80 riwayat yang menyebutkan tentang bahawa Sayyidina Ali pernah berucap. Bahkan dalam kitab Hi'ah pun ada, dalam kitab Nahjul Balaghah itu ada disebut khutbah Sayyidina Ali, sebut tentang kebaikan ni, ada disebut. Bahkan sebut lebih teruk lagi, bukan lebih teruk lah, mana lebih baik lagi. Misalnya pujian Sayyidina Ali dalam khutbah dia, dia nak buat banding dengan pengikut-pengikut dia hak kata taat kepada ahlul bait ini dalam Nahjul Balaghah. Ada kitab tu, ada juga dengan saya. Kita tengoklah. Ada ulama syarah dari segi kesusastraan, kerana kitab tu kitab sastra. Dari segi faktanya, dari segi bahasanya dia ada nilai sastra kitab itu. Ulama kata kitab ni wujud 400 tahun selepas zaman sahabat. Maknanya 400 tahun itu paling dekat 400 tahun muncul kitab Nahjul Balaghah yang dianggap antara kitab yang paling sahih, setara dengan Bukhari juga. Mengikut puak-puak Syiah lah, disebut begitu dalam kitab dia. Sebab apa itu kata-kata imam yang pertama dia Sayyidina Ali? Sebab imam ni maksud je kecek ni dia tak pelawak. Jadi kita kena pegang bahawa dia tak pelawak. Antara dia sebut ke dia? Antara dia sebutnya, dia kata sahabat-sahabat Muhammad ni, kalau siang hari bagaikan singa berperang di medan perang, tapi malam hari bagaikan abid yang sujud lama, kadang-kadang lenguh, dia lenguh tekak. Sujud lama tu debu kepala, kadang-kadang lenguh tekak tu jadi tergalik atas pipi. Tu sahabat Muhammad. Dia nak bandingkan dengan puak-puak yang kata cintakan kepada Sayyidina Ali ni. Puak dia kenal Sayyidina Ali ni orang cerdik, dia kenal putih mata ke. Dia reti kelih ni puak-puak duk kata sokong dia tepi-tepi dia ni. Dia kenal kelih ni puak-puak munafik. Sebab tu Sayyidina Ali banyak dalam ucapan dia, dia puji sahabat-sahabat. Sebab puji sahabat ni kita boleh beza, kita boleh nampak. Bila puji sahabat kita boleh kenal orang munafik. Sebab orang munafik ni bila puji sahabat itu dia jadi macam merah muka. Tempat kita ni pun kita puji sahabat kau dia jadi marah. Acah dah tu. Jadi kalau Tok Bomo kat dia cikit ada benar di apa ni? Di kuku. Tepik. Tu kalau Tok Bomo dia tahulah tu. Kalau kita buat balik tak jadi. Ni pun gitulah juga. Ada setengah-setengah ajaran salah dia tak boleh kalau sebut sahabat dia jadi nak marah. Itu satu penyakit berat. Kalau ada anak-anak kita kena penyakit tu, sebab tu ulama sebut, kalau kamu nak tahu salah satu bentuk manusia yang salah akidahnya, cuba tengok respon dia, tindak balas dia bila kita puji sahabat lagu mana. Jadi macam mana dia tu? Ini ada sebut dalam kitab. Dia jadi lain. Kadang-kadang dia senyap, dia tak wani kata dia senyap, dia wadak, tapi dalam hati tu juga nak marah. Sebab itulah juga ulama sebut, ni tanda, ni beringat kita nak cek. Sebab dia kesalahan akidah ni payah kita nak nampak pada luaran. Penyakit akidah ni dia tidak jadi butir, tidak jadi gudih, tak hati-hati lah. Penyakit akidah ni sebab dia barang dalam Cuma pengalaman ulama kita nak boleh cek orang ada penyakit ni, dia sentiasa menyebutkan perkara-perkara yang kira-kiranya bila orang dengar, dia boleh nampak, meruntuhkan, memberi gambaran buruk kepada image para sahabat. Ini memang disebut dalam kitab. Walaupun dia tak kata sahabat kafir pun, tapi sekurang-kurang dia kata gitu. Ada juga ulama lain kata dia hanya puji Sayyidina Ali, puji ahlul bait tertentu. Bukan kalau semua ahlul bait tak apa. Kalau semua ahlul bait tak apa. Ini juga satu penyakit. Tak tahulah ini sindrom apa, kita tak tahu. Tapi sini penyakit berat juga, iaitu puji orang-orang tertentu, dalam masa yang sama kutuk datuk dia, kutuk sepupu dia. Tu pelik. Itu satu penyakit juga. Satu penyakit juga. Sebab ahlul bait misalnya lah, padahal cucu Nabi ramai lagi yang lain, tapi tiba-tiba dia ambil daripada dulu tu Hasan Hussein, hak tu ya. Hak tu pun tak juga. Bila sampai satu peringkat, dia tinggal juga sebahagiannya. Ini satu penyakit. Sebab tu ulama kata inilah penyakit cinta yang luar biasa. Dalam kitab sebut, biasanya kita ni kalau kita sayang pada seorang, habis turunnya kita sayang. Kalau ada otak saya pun jarang-jarang misalnya kalau kita sayang pada anak dia, mak dia pun kita sayang, ayah dia pun kita sayang.
Kita tak akan kutuk ni cucu dia, kita sayang. Siapa kita angkat jadi nampak memeh Tuhan, cucu dia. Tapi datuk dia kita kata ahli neraka. No, datuk dia duduk patak neraka, duduk neraka paling bawah. Hai, saya apa lagi tu? Sebab tu ulama kata dia ada penyakit saya luar biasa. Tak ada pada orang lain. Ada pokok sesak ni. Tu. Dia saya pada Jaafar Sadiq misalnya. Nah, dia anggap sebagai email dia yang kenal tu. Tapi dia kutuk datuk dia. Siapa masuk neraka duduk paling bawah sekali. Iblis pun tak siapa ke bilik tu. Sebab dalam kitab dia sebut bilik tempat diseksa Abu Bakar ni memang bilik besi. Tutup 4 tapai tutup. Kunci. Itu yang kita pelik tu. Tiba-tiba iblis pergi round dalam neraka, dia turun ke lapisan paling bawah. Padahal disebut dari itu, maknanya bilik tu bilik, satu bilik daripada besi berkunci. Macam mana syaitan iblis boleh nampak tu? Tak apalah, tak ke mana pun nampak. Disebut dalam hadis Syiah ni, dia nampak bila kena bakar tu, dia tubik api ke mata ni, tubik api ke telinga, ke hidung, tubik ke setiap rongga. Dia pun terkejut. Iblis ni terkejut, dia pun naik ke atas, pergi tanya malaikat jaga neraka, siapa tu? Iblis pun terkejut. Tengok cara dia nak cicah. Budak-budak lain kata dia nak cicah sahabat tu, sahabat lain apa jik. Malaikat kata itulah Abu Bakar dengan Umar. Dalam kitab dia. Tapi cucu dia, Jaafar Sadiq, cicit dia tu, cucu dia tu, dia puji. Ya, kalau tu ada kau jadi manusia lagu tu. Kita puji cucu dia gini-gini, mana dia ni keturunan yang baik. Memang dalam kitab dia inilah keturunan yang baik. Keturunan yang baik mana? Mu kata tok dia tu kafir. No. Tapi dalam kitab dia inilah keturunan yang baik, silsilah yang paling baik. Soalah silsilatul zahab lah soalannya. Baik lagu mana lagu tu? Habis kafir habis. Ni lah pelik. Sebab tu ulama kata ini satu sindrom cinta yang luar biasa. Tak tahulah penyakit apa. Saya rasa doktor tak jumpa lagi penyakit ni. Teruk cuba kita tengok Sayyidina Ali, apa Sayyidina Ali sebut. Kalau tengok dari Nahjul Balagha, Sayyidina Ali kata sampai waktu lama sujud ni semaya sunat, malas semaya malas, sujud lama dahi sampai debu. Lepas tu bila dia jadi sakit, lenguh tekuk dia tergolek atas pipi. Itu gambaran yang Sayyidina Ali bui pada para sahabat radhiyallahu. Tak apa tidur malam, tapi bila pergi perang pada siang hari bagaikan singa. Orang buat nasyid tu Sayyidina Ali sebut lama tu. Itu sebenarnya. Itulah beberapa perkara. Cuma kita akan tengok pula selepas ni An-nususul musarrah atau An-nususul musarrah bi khilafati as-siddiq wal musyiratu ilaiha. Nas-nas yang jelas yang menyebutkan tentang khilafah, yakni jawatan khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan isyarat-isyarat hadis Nabi, isyarat hadis bahawa Abu Bakar lah, Sayyidina Abu Bakar lah yang sepatut jadi khalifah. Ni kita akan tengok. Dan hadis-hadis kena ingat bila kita akan baca hadis-hadis gini, kita nak tahulah selepas ni berasal lagu mana. Tu kita nak tahu, kita nak nilai. Sebab ulama kata bila kita baca hadis-hadis tentang sahabat ni, kita berasa macam mana. Tu kita boleh tahu kedudukan kita sebenarnya dalam Islam tu. Kita boleh tahu iman kita setara mana. Betul ke tak betul sukatan pelajari yang kita ngaji, kita berasa macam mana. Kita kata berlaku percanggahan yang sangat berat dengan fakta sejarah tu. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, hadis-hadis ni sebahagian sahaja ni. Hadis-hadis yang kita akan bincang ni saya sebut lebih awal lah. Hadis-hadis ni menjadi pertimbangan para sahabat radhiyallahu anhum bila nak menentukan jawatan khalifah pada Abu Bakar. Sebab sahabat tahu ni hadis-hadis ni bukan tersembunyi, bahkan banyak yang mutawatir. Ada disebut yang mutawatir. Jadi sahabat tahu. Bila sahabat tahu, itulah yang menyebabkan jadi semua setuju. Dan Abu Bakar menjawab jawatan khalifah ni muttafaq alaih, disepakati. Walaupun peringkat awal ada berlaku beberapa kita tersilap faham. Bahkan Sayyidina Ali sendiri tu memang bai'ah paling tidak pun hari kedua. Bai'ah, hak kata lepas 6 bulan tu bai'ah kali kedua. Dah ada fakta itu, apa kita nak terima kata dia tidak bai'ah? Jadi dua fakta yang berbeza. Fakta kata dia tidak bai'ah. Bai'ah pun kerana dia nampak masyarakat nampak pandai serong selepas kematian Fatimah, maka dia bai'ah. Nampak tidak ikhlas Sayyidina Ali. Itu ada disebut.
Tetapi ada juga fakta yang sahih sebut Sayyidina Ali telah bai'ah pun pada peringkat awal lagi. Kemudian dia tak tubik rumah kerana ada sebab-sebab tertentu. Bahkan tak tubik rumah tu pun ulama kata tak betul. Tak tubik rumah mana dia pergi semaya jemaah. Sayyidina Ali tak pergi semaya jemaah ke? Cuba fikir. Siapa ada kata Sayyidina Ali tak tubik rumah semenjak daripada hari mula-mula sampai matinya Fatimah 6 bulan lebih tak tubik rumah. Apa nak marah Sayyidina Bakar? Kita nak fadak macam-macam lah ceritanya. Lepas tu konon-kononnya Sayyidina Ali kata nak latih Abu Bakar je pun tak tanya dulu aku. Tak tanya aku ni sebagai ahlul bait Nabi, antara orang pertama juga masuk Islam. Tak tanya dulu kita. Jadi seolah-olah digambarkan dalam sejarah marah Sayyidina Ali, kecil hati Sayyidina Ali. Padahalnya mereka ulama dalam riwayat Sayyidina Ali duduk semaya di belakang Abu Bakar. Tu dalam tempoh 6 bulan ketika sebelum kewafatan Fatimah itu. Jadi dah cerita tu ada apa yang kita tak saya ambil hak tu sahih pun. Bahkan cerita-cerita itu tu dipertikaikan dari segi matanya, dipertikaikan. Yahtamil, ada ihtimal. Ada ihtimal macam-macam ni. Jadi inilah hadirat bila dalam keadaan mana terdedah pada kita beberapa fakta, ada yang baik, ada yang tidak baik. Orang yang baik ambil yang baik, orang yang tidak baik dia ambil yang tidak baik. Itu saja. Kita kena faham perkara itu. Jadi insya-Allah hadis-hadis yang menyentuh berkenaan dengan isyarat Nabi SAW bahawa Abu Bakar menjadi Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah ni, insya-Allah kita akan bincang selepas ini lah. Di sini dia kemukakan 8 hadis yang kita boleh tengok lah. Kita akan nampak bagaimana kedudukan itu. Dan boleh dikatakan hadis-hadis ini sebilangan besarnya adalah di akhir usia Nabi. Setengah-setengah tu Nabi sakit seminggu, atau kata 5 hari. Ketika beberapa minggu Nabi nak wafat. Antara hadis, walaupun ada juga sebelum itu. Jadi insya-Allah perkara ini kita akan bincang pada minggu hadapan. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.